Ruangan ini kita akan berbicara berkenaan Selangor sebagai peneraju industri halal negara. Jadi kita perkenalkan cukup berbesar hati pada pagi ini bersama dengan Yang Berhormat Zawawi Muhni yang merupakan Exco Agama Islam Pengguna dan Industri Halal. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua sihat? Baik, Alhamdulillah. YB apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Wah, hari ini YB kata daripada rumah terus ke sini ya. Yeah. Untuk semata-mata untuk bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih banyak YB. Okey, jadi sebagai permulaannya mungkin YB boleh kongsikan berkenaan dengan apa yang dimasukkan dengan Kita Selangor Nadi Industri Halal Selangor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Kita Selangor dan salam Malaysia Madani. Ya. Syukur Alhamdulillah pagi ini saya berkesempatan bersama dengan Selamat Pagi Malaysia untuk berkongsi pengalaman Selangor dalam membangunkan negeri Selangor. Jadi Kita Selangor maknanya sama-sama kita bangunkan negeri, bukan pihak kerajaan, tetapi rakyat juga terlibat, memberi pandangan, memberi sumbangsaran dalam pembangunan industri, terutamanya industri halal. Ya. Jadi menarik untuk kita kongsikan, industri halal merupakan suatu yang sedang berkembang pesat hari ini di seluruh dunia, bukan sekadar di Malaysia, dan kita lihat permintaan untuk produk halal, perkhidmatan halal semakin hari semakin berkembang. Ya. Dan kalau kita lihat Malaysia mengunjurkan 103 bilion dolar untuk industri halal ini. Artinya bersamaan lebih kurang 500 bilion ringgit. Jadi ini satu jumlah yang cukup besar. Dan Selangor adalah sebagai peneraju ataupun pemain-pemain industri banyak di negeri Selangor. Dan kalau kita lihat saja pemegang sijil halal. Ya. Ada 8,000 pemegang sijil halal di Malaysia. 5,000 daripadanya di Selangor. Jadi maknanya lebih separuh pemegang sijil halal itu adalah pemain industri yang bertapak beraktiviti di negeri Selangor. Okey. YB, mungkin kita boleh berikan penerangan juga kepada masyarakat. Sejak bila sebenarnya negeri Selangor menjadi peneraju utama industri halal di negara kita, dan apakah antara peranan yang dimainkan oleh negeri Selangor untuk memperkasakan industri halal ini dapat berkembang sehingga ke peringkat global? YB. Bermula pada tahun 1990 lah apabila Jabatan Agama Islam mula terlibat dengan pensijilan halal. Ya. Kemudian berkembang apabila kerajaan negeri terlibat dalam menubuhkan Halal Hub di Pulau Indah, dan kemudian pada tahun 2011 apabila Akta Perihal Dagangan yang melibatkan makanan dan sebagainya ini diwarta, dan ketika itulah Jabatan Agama Islam mula diperkukuh dan diperkemaskan menjadi satu jabatan yang mempunyai unit bahagian halal, pengurusan sijil halal. Pada tahun 2023, tahun 2020, Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari telah mewujudkan satu portfolio yang diberi nama Portfolio Industri Halal. Tujuannya ialah untuk memantap dan memperkasa industri halal dengan pengurusan sijil halal dengan pemain industri. Dan saya diberikan amanah, mandat untuk memperkemas dan juga melaksanakan beberapa aktiviti program melalui Selangor Halal Action Plan. Ya, untuk tempoh 10 tahun daripada 2020 hingga 2030. Di situ ada 10 program teras yang akan dilaksanakan untuk memperkasakan industri halal. Jadi kalau kita lihat industri halal sekarang ini, kita perlukan database. Ya? Kita akan ada pengkalan data berpusat untuk pemain industri, perbekalan, pengimport, pengedar dan juga penjual dan sebagainya. Yang keduanya, kita juga mempunyai akan menubuhkan AHO ataupun Authority Halal AHO. Authority Halal Audit yang fungsinya ialah untuk mempertemukan semua pemain industri, pengilang, pengimport, pengeksport, pengedar, semua dalam satu pengkalan data. Dan kita juga sedang merancang untuk satu kawasan halal economic zone yang nanti akan mempunyai banyak segmen-segmen bagi memperkasakan industri halal. Dan untuk sekarang ini kita sedang melaksanakan SELHEC, Selangor Halal International Convention, iaitu satu expo yang mempertemukan pemain industri dengan pengguna.
Dalam masa yang sama kita buat padanan niaga, business matching. Dan alhamdulillah tahun kedua ini sambutannya semakin baik. Kalau tahun lepas kita berjaya membuat urus niaga sebanyak 37 juta ringgit. Tahun ini pada bulan Mac kita telah berjaya 54 juta ringgit. Jadi tahun depan insya-Allah kita akan terus kembangkan atas minat dan juga sokongan daripada pengguna dan juga pemain industri di negeri Selangor. Di Selangor sendiri. Okey, tadi YB ada menyentuh berkenaan dengan 10 program yang akan dilaksanakan. Jadi apa antara program-program yang akan dilaksanakan nanti? Program yang saya sebutkan tadi, pengkalan data untuk barang-barang ramuan, ingredients. Yang keduanya AHO tadi. Dan yang ketiganya ialah Sell Hack. Tadi itu Expo, dan yang berikutnya ialah program mempromosikan halal. Kita ada beberapa trip ke luar negara untuk kita membina rangkaian networking. Sebelum ni kita pergi ke Melbourne, pergi ke yang terbaru kita ke Toronto di Kanada. Dan alhamdulillah kita telah bertemu dengan pasaraya-pasaraya yang sedia untuk menerima produk-produk Malaysia. Wah, alhamdulillah. Jadi ada 10 usahawan yang kita bawa dan kita buat pitching. Dan produk-produk mereka terus dihubungkan dengan pasaraya-pasaraya yang berminat untuk menerima produk-produk. Alhamdulillah, sambutan dan kita tahu kuasa beli mereka tinggi. Jadi inilah peluang untuk mereka terus mengembangkan produk-produk halal. Dan juga kita ada program kapasiti, iaitu latihan untuk pegawai-pegawai eksekutif memantapkan lagi kemahiran mereka dalam audit halal dan juga penyedia-penyedia makanan halal, catering, restoran dan sebagainya. Kita sediakan latihan dan juga kita juga ada 40 modul untuk kita tawarkan kepada semua pemain industri, sama ada mereka nak membuat proses mendapatkan sijil halal ataupun mereka nak mencari pasaran halal ataupun mereka nak mencari rakan niaga dan juga padanan niaga. Jadi program ini merupakan suatu yang penting sebagai pengetahuan, latihan kepada pemain industri. Ini yang saya kira perlu diberikan perhatian oleh semua pemain industri halal. Ya, kan kita lihat seperti yang YB nyatakan tadi, sebenarnya banyak program-program yang telah dilaksanakan untuk memperkasakan industri halal negara. Jadi bagaimana ianya memberi impak kepada kegiatan ekonomi masyarakat Islam di negeri Selangor sebenarnya? YB. Kita telah melancarkan satu program namanya voucher halal. Voucher ini bernilai RM100 yang kita perkenalkan kepada semua masyarakat di negeri Selangor. Kita beri kepada golongan yang berpendapatan rendah, yang kita serahkan melalui pejabat-pejabat dewan. Adun-adun kita serahkan voucher halal untuk diberi kepada golongan yang memerlukan. Voucher itu boleh beli apa? Voucher itu boleh beli produk-produk yang ada logo halal. Jadi pengeluaran produk-produk tadi akan lebih lancar dengan adanya sistem voucher ini. Tahun ini kita tambah lagi RM1 juta untuk sistem voucher ini supaya produk daripada pemain industri ini dapat lebih meluas pasarannya melalui voucher tadi. Ini sebagai inisiatif lah antara untuk merangsang, menggalakkan supaya lebih ramai orang mendapatkan sijil halal. Memang ada persepsi mengatakan untuk dapat sijil halal ni susah, payah, lambat dan sebagainya. Tapi ini tergantung case by case. Jadi kalau sekiranya semua maklumat yang diperlukan dipenuhi, insya-Allah prosesnya akan cepat. Dan kita sekarang ni sudah ada 2,000 yang sedang menunggu untuk diproses. Kan? Kerana kesedaran dan keperluan apabila masyarakat pengguna, kita punya tagline buy halal first. Pastikan halal baru beli. Betul. Jadi kita tengok karakter atau habit orang Muslim di Malaysia, mereka akan tengok ada logo halal, tak ada logo halal. Betul. Ada logo baru dia beli. Ini adalah satu perubahan anjakan paradigma pengguna yang cukup positif terhadap produk-produk halal. Okey, tadi YB ada kongsi pada kami iaitu pemegang sijil halal di Selangor ada 5,000. Yang sekarang ni dalam list ada 2,000. Jadi YB pastinya akan ada cabaran lah untuk mengembangkan lagi industri halal khususnya di Selangor. Cabaran kita ialah untuk memastikan bahawa pemegang-pemegang sijil halal ini konsisten. Kerana kita lihat ada yang apabila tamat mereka tak lanjutkan lagi, tetapi mereka masih menggunakan logo halal tersebut. Justru itu cabaran kita ialah untuk membuat audit ataupun untuk buat semakan supaya sijil halal itu masih
sah dilakukan, dipergunakan. Ya. Jadi cabaran kita pastinya adalah kaki tangan yang terhad. Ya. Tapi kita sedang merancang untuk suatu kaedah mekanisme bagaimana pemantauan audit tadi dapat dilaksanakan secara kerjasama dengan pihak luar. Tapi ini dalam proses perbincangan supaya audit untuk kilang-kilang ataupun rumah sembelihan. Kita di Selangor ada lebih kurang 100 lebih rumah sembelihan. Kan? Dan sebahagian besarnya masih belum ada sijil halal. Okey. Jadi kita sekarang ni bekerjasama dengan pihak PBT dan pihak Jabatan Agama supaya mereka ini dapat dibantu bagaimana mereka dapat rumah sembelihan yang ada status patuh syariah. Alhamdulillah. Ini inisiatif yang sedang kita lakukan. Mudah-mudahan dapat membantu pengusaha-pengusaha dalam bidang ternakan dan juga abattoir inilah rumah sembelihan. Ini sebahagian juga daripada fardu kifayah. Ya, betul. Tanggungjawab kita sebagai masyarakat Islam untuk kita memperkasakan industri halal seperti yang YB nyatakan tadi, buy halal first. Untuk kita memperkasakan industri halal, insya-Allah. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Berhormat Zawawi Mughni, Exco Agama Islam, Pengguna dan Industri Halal atas perkongsian pada pagi ini. Terima kasih YB. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Juraiba dulu. Ya. Baik, dan seterusnya kita akan ke cerita